Selamat sejahtera kepada pensyarah pengajar Malaysia College Kejururawatan dan Sains Kesihatan Adventist Dr. Wesley. Nama saya Guan Chim dari kelas 23 batch 1. Ini membentangkan kajian makanan yang bertajuk kuih cang. Pembentangan ini meliputi sejarah atau asal-usul kuih cang, bahan-bahan asas untuk membuat kuih ini, proses pembuatannya, perayaan yang berkaitan dengan kuih ini dengan pelbagai jenis kuih cang yang terdapat di Malaysia. Di sini saya akan memperkenalkan kuih cang secara ringkas. Kuih cang merupakan sejenis kuih yang berbentuk piramid seperti yang ditampilkan dalam gambar. Nasi pulutnya dibalut dengan daun buluh kering bersama-sama dengan pelbagai jenis makanan supaya kuih ini menjadi lebih sedap. Dari mana kuih cang ini berasal? Biar saya ceritakan. Pada zaman dahulu, iaitu pada zaman negeri-negeri berperang, seorang penasihat diraja serta penyair negeri Chu yang bernama Qu Yuan dihasut oleh para pembesar yang lain, jadi mengakibatkan Raja Chu tidak lagi mempercayai beliau dan beliau dikatakan dibuang negeri dari negeri Chu. Dengan penuh kesedihan dan hilangnya harapan, beliau membunuh diri dengan terjun ke dalam sungai Milo. Setelah rakyat Chu mengetahui kematian Qu Yuan, mereka rasa sangat sedih dan cuba mencari mayatnya tetapi gagal. Jadi, mereka membuat gumpalan-gumpalan nasi yang berbentuk tanduk yang diikat dengan tali dan membuangkan gumpalan-gumpalan tersebut ke dalam sungai Milo supaya ikan tidak mengusik mayat Qu Yuan. Selepas itu, rakyat negara China mula menyambut perayaan Tuan Wu ataupun perayaan Perahu Naga. Lambat laun, perayaan ini menjadi perayaan yang dikenali seluruh dunia. Sekarang, makcik saya akan meneruskan pembentangan ini dengan memperkenalkan proses pembuatan kuih cang. Dipersilakan. Hai semua, saya makcik kepada Guan yang berusia 82 tahun. Sekarang saya akan berkongsi resepi rahsia makcik untuk membuat kuih cang. Okey, pertama sekali kita kena sediakan bahan-bahan yang asas lah. Yang ni bahan-bahan asas untuk membuat kuih cang, iaitu nasi pulut. Intinya yang ikut kesukaan kita lah, dan dibalut dengan daun buluh kering. Sebelum kita buat kuih cang, ada beberapa bahan yang perlu disediakan sebelum membalut lah. Pertama sekali, beras pulut dan daun buluh kering perlu dicuci dan direndam semalaman lah. Lepas itu, pada hari kemudian, kita gorengkan beras pulut itu dengan kicap soya pekat dan perisa-perisa lain lah, seperti garam kah, gula kah. Lepas tu untuk isinya bagi bakcang lah. Bagi bakcang kita tumiskan udang kering. Lepas tu tambah buah berangan, goreng sampai wangi dan tambah daging lah. Lepas tu tambah garam, kicap pekat soya lah. Kena goreng bersungguh-sungguh tau. Lepas kita siap sediakan, kita boleh mulakan pembalutan lah. Yang pertama sekali, kita lipatkan daun buluh itu seperti dalam video tu. Seterusnya, lepas lipatkan, kita isikan bahagian bawah dengan nasi dulu. Lepas tu isinya yang paling akhir sekali kita tambahlah, isikan ruang yang selebihnya dengan beras pulut lah. Lepas itu kita kena tutup daun tu macam yang video tu. Lepas tu kena ikat dengan padat lah
kalau tidak terkeluar nanti. Lepas ikatkan, kita masakkan air dan masakkan kuih cang sampai dia masak. Tengok dalam video tu, masak sudah. Okey, selamat menjamu selera ya. Setakat inilah makcik akan kongsikan resepi ini. Setakat ini saja. Senang kan? Boleh mula buat kan? Okey ya. Saya minta diri dulu. Bye. Terima kasih kepada makcik saya. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan ini dengan memperkenalkan perayaan yang berkaitan dengan kuih cang, iaitu perayaan Tuan Wu atau perayaan Perahu Naga. Ia juga dikenali sebagai Pesta Chong Xiao, bermaksud taat dan setia, dan Pesta Bulan Kelima. Perkataan Tuan di sini bermaksud permulaan. Wu bermaksud tengah hari atau siang. Perayaan ini berasal dari negara China yang disambut oleh rakyat China pada hari ke-5 bulan lunar ke-5. Hari ini juga merupakan hari Qu Yuan membunuh diri. Dalam perayaan ini, secara tradisinya kami akan menyambut dengan pembuatan kuih cang, terutamanya dalam keluarga yang besar. Aktiviti ini akan dilakukan secara beramai-ramaian kerana prosesnya yang banyak dan panjang. Selalunya cucu cicit akan terlibat juga dalam pembuatan kuih cang ini. Saya rasa bersyukurlah sebab saya dapat menolong nenek saya untuk membuat kuih cang dan juga belajar cara macam mana untuk membuat kuih cang. Kuih cang ini juga boleh digunakan sebagai bahan menyembahyang kepada nenek moyang dan juga dewa. Dan selepas menyembahyang, kuih ini akan dihidangkan dan dimakankan bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga. Selain daripada pembuatan kuih cang, pertandingan perahu naga adalah bertujuan untuk menghargai Qu Yuan. Dan dengan perkembangan masa, perayaan ini disebarkan ke banyak negara seperti negara Korea, Jepun, Malaysia dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, adat perlumbaan perahu naga juga menjadi adat mereka ketika penyambutan perayaan ini. Sehingga zaman ini, perlumbaan perahu naga sudah menjadi sukan air bertahap antarabangsa seperti acara perlumbaan perahu naga antarabangsa yang diadakan pada hari 25 bulan Oktober hingga hari ketiga bulan November 2019. Perahu naga ini berupa naga tradisional Cina. Ia disering dicatkan dengan warna-warna terang yang mengingatkan pada kapal perang lama. Dalam kapal itu, pasukan akan bekerjasama untuk mengarahkan kapal ke garisan penamat secepat mungkin. Sementara itu, seorang anggota akan duduk di bahagian depan dengan memukul gendang untuk menaikkan semangat pasukan-pasukan. Pada masa yang sama, terdapat juga kuih cang dibuang ke dalam air sebagai simbol memperingati Qu Yuan. Dengan perkembangan masa, terdapat kuih cang yang beraneka dari segi intinya, bentuk dan sebagainya. Kebanyakan mereka mencipta kuih cang mengikut kesukaan sendiri, ikut sub-etnik seperti Hokkien Bak Chang. Bak Chang ini paling lazim dijumpai di pasaran Hokkien seperti di Pulau Pinang, yang kebanyakannya diduduki oleh orang Hokkien. Isinya biasanya terdapat daging, telur masin, cendawan shiitake dan buah berangan. Keunikannya iaitu nasi pulutnya yang berwarna perang disebabkan beras pulut itu yang sudah dimasakkan dengan menggunakan kicap soya pekat. Nyonya Chang, seperti namanya, diciptai oleh masyarakat Nyonya. Keunikannya iaitu nasi pulutnya yang berwarna biru.
Warna biru itu merupakan warna semula jadi dari bunga telang. Intinya lebih kurang sama dengan Hokkien bakcang, kecuali mereka tambah juga kuih kundur, gula kundur manis dan rempah ratus untuk dijadikan lebih menyesuaikan cita rasa mereka dengan kuih cang itu. Seterusnya, Teochew yang diciptai oleh masyarakat Teochew. Keistimewaannya dari kuih cang iaitu dia berbentuk silinder atau blok. Intinya boleh dijadikan perisa masin atau manis. Bagi yang masin, intinya hampir sama dengan bakcang, manakala yang manis, paste kacang merah akan dijadikan isinya. Terdapat sejenis kuih cang yang lazim jumpa di pasaran Hokkien juga, iaitu gicang. Nasi pulutnya berwarna kuning disebabkan bolas pulut itu direndam dalam air abu atau air alkali untuk memberikan warna yang kuning itu. Biasanya ia dihidangkan dengan kosong, bercelup dengan gula melaka atau berinti paste kacang merah. Seterusnya, Hainan cang juga dikenali sebagai bantal cang disebabkan oleh bentuknya yang seperti bantal. Intinya lebih kurang sama dengan bakcang, tetapi saiznya lebih besar berbanding daripada kuih cang yang biasa. Dan ia dibalut oleh daun pisang. Kuih cang yang terakhir yang saya ingin memperkenalkan ialah kuih cang kristal. Kuih ini dinamakan sebegini disebabkan oleh kelihatan lut sinar kuih ini. Kuih ini juga merupakan improvisasi dan ciptaan moden. Mereka menggantikan beras pulut dengan sagu dan intinya biasa buah-buahan, paste kacang merah atau ikut kesukaan sendiri. Cang ini juga menjadi kesukaan golongan muda disebabkan oleh luarannya yang menarik. Setakat ini sahaja pembentangan ini tentang kajian sejarah makanan saya, iaitu kuih cang. Kisah Ju Yuan menceritakan kepada kita tentang semangat cinta terhadap negara. Kita haruslah selalu berusaha mempertahankan negara dari serangan musuh dan bekerja untuk memajukan negara. Selain itu, kita juga haruslah menghayati dan selalu mengingati jasa perjuangan tokoh-tokoh yang bertungkus lumus berjuang demi kemerdekaan tanah air yang tercinta. Sekian itu sahaja. Terima kasih.